Bersama kita pada pagi ini, tetamu kita, Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, selaku penolong rektor hal ehwal akademik, selaku pengerusi jawatan kuasa kerja Persidangan Antarabangsa Universiti Islam ICIU 2023. Assalamualaikum. Selamat datang ke Rampai Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Bagaimana perkabaran? Alhamdulillah. Syukur. Semangat. Bersemangat insya-Allah. Kita difahamkan bagi sesi bersama dengan media telah pun diadakan kemarin ni Profesor Madya ya. Jadi ini antara lain peluang dan juga ruang untuk kita terus memberikan dan melestarikan maklumat ini berkenaan dengan ICIU 2023 yang bakal diadakan. Mungkin Hani kita boleh terus saja ya. Ya, ICIU 2023 Persidangan Antarabangsa Universiti Islam. Jadi bolehkah Profesor Madya Doktor kongsikan apakah sebenarnya kepentingan penganjuran Persidangan Antarabangsa Universiti Islam ICIU 2023 ini? Silakan. Okay, terima kasih Puan penyampai Rampai Pagi hari ini ya. Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Pertama-tama saya mewakili Universiti Islam Sultan Syarif Ali ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya segmen Rampai Pagi. Dan spesialnya lagi dengan ada hari ini penyampai kita, masya-Allah, ladies semuanya, umana, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi terima kasih bagi peluang kepada UNISA untuk memberikan mengenai dengan persidangan antarabangsa Universiti Islam, ringkasnya ICIU 2023. Jadi sebenarnya apabila berbalik kepada soalan Puan tadi bahawa apakah kepentingan penganjuran ICIU 2023 ini, sebenarnya ia melihat kepada senario masanya, senario dan keadaan landscape pendidikan, yang mana landscape pendidikan ini sentiasa berubah. Dan perubahan itu masa ini di zaman teknologi jadi kita ni perlu mengikut kesesuaian dan keperluan macam mana pendidikan abad ke-21. Jadi IPTI Islam, Institut Pengajian Tinggi Islam, IPTI ini sebenarnya tidak boleh ketinggalan lah. Kita ni mesti juga sama-sama untuk upgrade diri kita ni dan melihat benchmark dan juga amalan-amalan terbaik universiti-universiti yang lain. Jadi dengan cara itu persidangan ini adalah satu platform lah untuk membincangkan mana-mana amalan terbaik daripada universiti-universiti Islam, khususnya yang sudah berjaya, yang berprestasi. Itu di antara kepentingan lah untuk mengadakan persidangan ini, dan oleh itu juga persidangan ini merupakan julung-julung kalinya diadakan. Jadi tema yang dipilih adalah landscape pendidikan tinggi Islam abad 21, strategi dan hala tuju. InsyaAllah. Jadi menerusi poster yang mungkin boleh kita paparkan bersama mengenai dengan ICIU 2023 ini, tema yang dibawakan seperti yang dikongsikan, landscape pendidikan tinggi Islam abad ke-21, Islamic Higher Education Landscape in the 21st Century, Strategies and Vision. Seterusnya, mungkin penonton ingin mengetahui antara institusi mana yang akan berkolaborasi dan juga bekerjasama bersama dengan UNISA, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, dalam penganjuran ICIU bagi tahun ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, UNISA sebagai penganjur persidangan yang julung-julung kalinya diadakan telah pun bekerjasama dengan Asian Islamic University Association, yang mana AIUA ringkasnya. Untuk makluman semua bahawa AIUA ini merupakan satu persatuan di mana ia mengumpulkan semua institusi pengajian Islam di rantau Asia. Yang mana dengan persatuan ini ianya bertujuan, antara objektifnya adalah bertujuan untuk mengongsikan apa saja inisiatif berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan pendidikan pengajian Islam. Jadi antaranya adalah persidangan inilah. Jadi apabila terlihat persidangan ini, alhamdulillah UNISA sangat bertuah sebabnya UNISA menjadi tuan rumah untuk
ICIU 2023 yang seperti mana saya katakan tadi, ya merupakan julung-julung kalinya diadakan. Itu satu penghormatan kepada UNISA. Alhamdulillah. Dan suka juga saya memaklumkan di sini bahawa persidangan ini juga turut ditaja oleh daripada BIBD, Progresif dan juga Brunei Halal. Terima kasih banyak kepada pihak penajak. Jadi pastinya ini akan juga dapat memberikan ruang kepada agensi-agensi yang mempunyai kepentingannya dalam sama berkolaborasi ataupun bekerjasama dalam ICICU 2023. Namun sebenarnya ni Profesor Madya, bila diadakan dan mungkin terus dapat berkongsi antara objektif persidangan ini dianjurkan. Ya, terima kasih Puan. Cerita tadi lupa bahawa ketanian ini insya-Allah persidangan ICIU ini insya-Allah diadakan 2 hari pada hari Senin dan Selasa, iaitu 7 dan 8 Zulhijjah 1444 Hijriah bersamaan dengan 26 dan 27 Jun minggu depan insya-Allah, bertempat di Indra Samudra Grand Hall di The Empire Brunei insya-Allah. Jadi alhamdulillah, dipanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin, Sultan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang merupakan Chancellor UNISA, akan berangkat ke majlis perasmian itu nanti pada hari Selasa 27 Jun 2023 bertempat di Indra Samudra Hall. Dan turut sama berangkat ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Ma'izzuddin Wad Daulah Pro Chancellor UNISA. Jadi bagi pihak UNISA ni dalam kesempatan ini sukacita menyembahkan setinggi-tinggi ucapan junjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia atas perkenan Baginda hadir berangkat dan seterusnya merasmikan persidangan itu nanti insya-Allah. Jadi kita mengetahui menerusi ICIU ini para akademik dari universiti Islam di rantau Asia akan mengongsikan antara best practices mereka, antara amalan-amalan terbaik bagi meneruskan pengajaran dan pembelajaran dalam landscape abad ke-21 ini. Apakah lagi antara objektif ianya diadakan? Okay, terima kasih Puan, bahawa objektifnya memang banyak. Saya sebutkan saja yang terpenting saja. Antaranya objektif adalah seperti yang Puan tadi nyatakan itu, bahawa Ketani mau melihat amalan terbaik, best practices daripada PTI luar negara. Jadi itu salah satunya, dan keduanya adalah melihat kepada melihat apa isu-isu penting dan apa cabaran-cabaran yang Ketani hadapi itu. Kadang-kadang apabila isu global ini, isu-isu itu apabila dikongsikan akan menjadikan Ketanian ni bersedia. Jadi kebersamaan itu ada. Jadi IPTI Islam ini bersatu untuk melihat mana yang best practices, mana isu-isu ini dan macam mana cara penyelesaiannya. Jadi ianya bukan saja platform ini yang tadi katakan persidangan ini bukan saja untuk tani bertukar pikiran, berkenalan di antara sarjana intelektual ya. Bahkan yang satu juga cara untuk tani mengetahui sekolah-sekolah yang yang berkaliber dan Ketani bolehlah persatu menghubungkanlah antara satu sama lain. Jadi banyaklah yang boleh dibuatlah di dalam persidangan itu nanti insya-Allah. Jadi betul boleh kita dikatakan para intelektual daripada beberapa negara yang turut menyertai akan bergabung di satu tempat di negara Brunei Darussalam. Jadi ini merupakan satu kebanggaan tambahan. Ini julung kali diadakan di negara kita ni ya. Mudah-mudahan apa yang dicetuskan, dibahaskan dan dibentangkan dalam persidangan tersebut akan dapat menghasilkan satu resolusi yang bukan hanya sekadar dicatat di dalam dokumentasi tetapi boleh direalisasi Dan dalam hal ini juga mungkin kita boleh mengetahui Profesor Madya berkenaan dengan skop dan juga bagaimana bahasa penghantar di dalam persidangan ini nanti. Terima kasih. Jadi apabila melihat skop ini dan melihat kepada tema kita ni untuk melihat landscape macam mana pendidikan Islam, macam mana IPTI ini di dalam mengikut arus pendidikan abad 21 ini. Jadi ianya memfokuskan pada skop-skop tertentu, antaranya kurikulum, metodologi pengajaran, penilaian, pembelajaran kolaboratif, artinya teknologi lah untuk melihat teknologi itu macam mana Ketani adaptasi atau Ketani kolaborasikan di dalam Ketani punya pendidikan dan pengajaran dan pembelajaran, dan juga yang pentingnya itu melihat isu-isu dan cabaran. Jadi insya-Allah juga mengenai dengan bahasa supaya persidangan ini boleh dimanfaatkan oleh
siapa saja yang mempunyai latar belakang bahasa yang bermacam-macam ya. Jadi kita ni melihat juga kepada Brunei Darussalam yang bahasa Melayu, jadi itu perlu sebagai bahasa rasmi kita. Jadi ada 3 bahasa di sana, bahasa Melayu, bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris, insya-Allah. Jadi itu antara skop dan bahasa yang akan dibawakan melalui persidangan ini nanti. Mungkin juga boleh diketahui antara pengisian dan juga antara penyampai-penyampai ucap tama yang akan dibawakan menerusi persidangan antarabangsa universiti-universiti Islam ini. Alhamdulillah, mengenai dengan pengisian sepanjang 2 hari persidangan ini diadakan. Jadi sukacita insya-Allah menyampaikan juga bahawa persidangan ini akan diserikan dengan penyampaian kertas perdana yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan Brunei pada majlis perasmian nanti. Jadi manakala untuk persidangan ICIU ini, ia memang sebenarnya kita muatkan ada pelbagai macam-macam lah nyatanya, pembentangan kertas kerja dan poster selari lah, parallel session. Tapi dalam waktu yang sama, Ketanaian ini turut menonjolkan ada 7 pembentang ucap tama ya, selain daripada perdana tadi, kertas perdana, kita ada juga ucap tama untuk memanfaatkan NAB Chancellor dan juga rektor-rektor daripada luar negara dan dalam negara. Jadi sukacita saya menyebut di sini ada 7 orang pembentang ucap tama dalam dan luar negara. Yang pertama adalah Profesor Dr. Salam Magomah Ali Daud, merupakan Presiden Universiti Al-Azhar Sharif daripada Republik Arab Mesir. Yang kedua adalah Yang Terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman, merupakan Rektor UIN Antasari Banjarmasin Indonesia dan juga merupakan Presiden AIUA. Yang ketiga adalah Yang Berbahagia Profesor Dr. Wan Sabri bin Wan Yusof, NAB Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah Malaysia, yang merupakan Setiausaha Agung AIUA. Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya Yang Mulia Profesor Ibrahim Muhammad Zain, Associate Dean College of Islamic Studies, Hamad bin Khalifah, University of Qatar daripada Qatar. Kemudian Yang Mulia Profesor Media Dr. Muhammad Rofli Wahima, Dekan Fakulti Sains Islam University of Songkla, Thailand. Dan bagi mewakili negara Brunei Darussalam adalah Yang Mulia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali, yang juga merupakan Naib Presiden AIUA. Alhamdulillah. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Profesor Madya, bukan calang-calang individu yang akan ditampilkan dalam persidangan pengajian tinggi Islam ini nanti, dan dalam hal ini memandangkan pada tema yang dinyatakan tadi yang lebih tertumpu kepada landscape pengajian tinggi Islam abad ke-21. Siapa sasarannya? InsyaAllah untuk sasarannya, Alhamdulillah persidangan ini Alhamdulillah disertai oleh NAB Chancellor, rektor-rektor dalam dan luar negara, dan juga pegawai eksekutif universiti dan pegawai utama universiti, ahli-ahli akademik dan juga mahasiswa-mahasiswi, sama ada dari peringkat siswazah ataupun prasiswazah, dan individu yang berminat. Jadi sehubungan dengan perkara ini juga sukacita menarik perhatian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Dengan kerjasama AIUA ini tadi yang mempunyai keahlian lebih daripada 80 universiti. Keahliannya mempunyai 80 universiti, sebenarnya telah pun menarik minat, sama ada dari segi jumlah kertas kerja, kami sudah menerima 132 kertas kerja dan seramai 350 peserta seminar. Untuk seminar sahaja, yang mana diorang ini datang daripada Timur Tengah dan juga daripada ASEAN. Timur Tengah tadi itu macam daripada Egypt dan Qatar, dan juga daripada ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan ketinggalan juga negara Brunei Darussalam daripada Kupu SB dan UBD juga. Jadi di kalangan peserta ini adalah mewakili daripada lebih 80 universiti yang 80 universiti adalah keahlian AIUA, tapi kebanyakannya tu disebabkan promosi itu banyak. Jadi yang hadir itu daripada peserta-peserta yang daripada pelbagai lah negara. Bukan semestinya daripada 80 keahlian tadi tapi memang ia menarik lah. Betul. Jadi maksudnya di sini sudah ada menerima 350 peserta. 50 peserta.
untuk peserta seminar bagi pembentangan ataupun peserta yang yang menghadiri. Peserta yang menghadiri 2 hari persidangan. 350 peserta. Memang anulah, alhamdulillah mendapat sambutan. Mendapat sambutan yang menggalakkan. Bagaimana pula dari segi pendaftaran? Adakah ia masih dibukakan sekiranya masih terdapat orang ramai yang berminat untuk menyertai ICIU? Okay, alhamdulillah masih dibukakan untuk sebagai peserta. Okey, sebagai peserta kami masih membukakan sampai esok insya-Allah. 24 Jun 2023. Jadi untuk makluman awal lah bahawa yuran penyertaan adalah RM150 bagi wakil sektor kerajaan ataupun swasta, RM100 bagi individu yang berminat, manakala RM70 bagi pelajar yang berminat. Jadi untuk makluman lanjut juga boleh menghubungi, ada talian-talian tertentu. Saya kongsikan dalam satu saja kali 873-8393 dan juga boleh melayari website ICIU2023.com. Jadi insya-Allah laman web ICIU2023.com untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan persidangan antarabangsa ini yang akan diadakan pada 26 dan 27 hari bulan Jun 2023 Masihi, dan hari esok adalah pendaftaran terakhir bagi orang ramai yang berminat untuk menyertai ICIU yang akan berlangsung di Indra Samudra Grand Hall The Empire Brunei. Jadi bagaimana pula dengan harapan Profesor Madya Doktor dalam penganjuran ICIU ini? Okay, alhamdulillah saya mewakili UNISA, warga UNISA. Jadi kita ni mengharapkanlah bahawa setiap persidangan ini kita ni mengharapkan sukses dan berjaya. Jadi begitu juga dengan persidangan ini. Dan tadi ada juga mendoakan di sini puan-puan, terima kasih juga doa habis kita untuk berjaya, untuk seminar ini berjaya, sebab kita ni dipilih sebagai hosting untuk tahun ini, dan itu satu penghormatan kepada negara Brunei Darussalam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat merealisasikan objektifnya, dan yang paling penting ia bukan sekadar saja persidangan, bukan sekadarnya tadi di atas kertas apa semua. Bukan sekadar kita dibentangkan dan didengar dan orang hadir, tapi ianya sebenarnya mesti bukan saja untuk perkongsian ilmu dan pengalaman, tapi untuk memakai tadi guna pakai adaptasi pengalaman ini, dan akan direalisasikan. Okey, akan digunakan dan akan dijadikan diterapkan untuk membantu UNISA, bukan saja UNISA ni tapi IPTI, iaitu Institut Pengajian Tinggi Islam sekalian, untuk memperkasakan lagi kecemerlangan pendidikan ini selari dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Jadi untuk itu saya akhiri dengan terima kasih banyak-banyak kepada Radio Television Brunei dan penyampai kita pagi ni, puan-puan, terima kasih banyak-banyak dan juga kru-kru Rampai Pagi. Jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penerangan yang cukup rinci dan juga jelas sebenarnya berkenaan dengan persidangan antarabangsa Universiti Islam ICIU 2023. Buat pertama kalinya negara Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah dan juga akan mengundang beberapa buah negara, bukan hanya dari negara-negara kalangan ASEAN tetapi juga sebahagian penyertaan daripada negara Timur Tengah dan keseluruhannya. Setakat ini 350 penyertaan. Namun jangan khawatir bagi kita khususnya masyarakat di Brunei yang mungkin ingin turut serta, masih lagi dibukakan pendaftarannya sehingga esok. Habis kita boleh melayari ICIU2023.com ataupun menghubungi 873-8393 untuk mendapatkan keterangan lanjut bagaimana cara mendaftar. Dan inilah juga sebenarnya intipati yang cuba kita dibawakan kalau dilihat daripada misi dan juga visi UNISA itu sendiri, sebenarnya dalam usaha ingin melahirkan pemimpin bertakwa dan berwibawa yang boleh menyumbang kepada pembangunan ummah melalui kecemerlangan akademiknya, penyelidikannya dan khidmat masyarakatnya. Jadi ini antara lain penyertaan yang boleh disumbangkan oleh UNISA sendiri menjadi host bagi pihak negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Persidangan ini, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Siti Sarah binti Haji Ahmad, penolong Rektor Hal Ehwal Akademik sebagai pengerusi jawatan kuasa kerja persidangan antarabangsa Universiti Islam ICIU 2023, dan kita doakan semoga ICIU 2023 ini akan berjalan dengan lancar dan akan mencapai objektif yang telah pun disasarkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.